Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati pihak pengurusan Telaga Biru Sekian Bahat, semua kaki tangan warga kerjanya, muslimin dan muslimat, pada jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 31 hari bulan Disember 2022 kita dapat bersiaran secara alamaya di sini tentang persiapan untuk kita adakan sempena dengan bertukarnya tahun. Tahun tu dia akan bertukar sebab manusia ni bergerak. Selagi ada matahari dan bulan, dia bertukar. Dia berbeza dengan dalam syurga nanti, dia tak bertukar. Dalam syurga nanti dia tak bertukar. Sebab apa? Sebab dia tak ada lagi dah matahari, bulan. Dia tak ada tukar hari. Sebab tu orang yang masuk dalam syurga dia tak tua. Orang yang masuk dalam syurga dia tidak tua. Tapi kita yang tuanya kita duduk di sini ni. Yang tuanya yang kita duduk di atas dunia ni, yang jadi tua ni. Iaitu tanggungjawab kita lah sebagai seorang Muslim, di mana Nabi SAW telah memperingatkan kepada kita. Dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, Man asbaha minkum mu'afan fi badanihi. Man asbaha minkum mu'afan fi badanihi wa indahu qutu yaumihi. Tengok hadir. Allahu Akbar. Jadi bagi siapa-siapa yang pada waktu pagi, dia sedar waktu pagi tu dia sihat molek. Dia sihat walafiat. Kemudian dalam hadis ni, cuba tengok hadis Nabi sebut an Abdullah ibni an Ubaidillah bin Mihsan. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi. Tengok. Aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Allahu Akbar. Bihazafiriha. Siapa yang bangun pada waktu pagi, mana kita lah, kita bangun pada waktu pagi tadi, alhamdulillah sihat molek kita. Sihat walafiat kita, tak ada masalah apa-apa. Allahu Akbar. Kemudian aminan fi sirbihi. Mana rasa aman kita hidup atas dunia ni, rasa aman. Boleh keluar rumah pergi masjid. Kita boleh tinggal keluarga kita sekejap untuk menjalankan tugas beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Mana boleh kita pergi. Tawaffara lahul aman ala nafsihi. Jadi kita rasa aman lah. Macam kita sekarang ni kan. Anak-anak pada waktu sekolah pagi boleh keluar pergi kelas. Orang yang suri rumah, yang duduk kat rumah pun tidak rasa ketakutan. Maknanya bila kita bangun pagi, kita rasa aman. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Mu'afan fi jasadihi iaitu dia segar, sihat tubuhnya. Al-afiyah fil jasad. Biasalah kalau sakit sikit-sikit tu, mana ada orang atas dunia ini yang tak ada penyakit. Jaranglah tak ada penyakit ni. Penyakit tu kena ada.
Jadi kalau sakit sikit-sikit makan-makan ubat tu itu perkara biasa di zaman kita ini kan. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Indahu qutu yaumihi ay tawaffara lahu rizquhu. Maknanya makanan dia ada untuk hari itu. Tengok ni para jemaah sekalian, dalam perkiraan kita dalam Islam ni kita tak kira sangat. Tidak kita kata makanan ni kena ada stok sebulan ke setahun ke. Tak. Kalau ada makanan untuk hari tu okeylah tu kira jadilah. Kalau ada makanan untuk hari tu kira orang panggil bahagia dah orang tu. Jadi makanan kira bahagia. Kita jangan duk kira nak banyak-banyak sangat. Setengah orang ni dia punya bajet nak cukup makanan setahun, kita kata dah cukup dah. Setakat yang ada itu cukup dah. Setakat yang ada itu sudah madai. Kita kata alhamdulillah. Kita kata alhamdulillah. Apa Nabi kata? Faka'annama hizat lahu dunya ay faka'annama malakat dunya wa jama'aha kullaha. Jadi seolah-olah dunia ni milik kita. Seolah-olah dunia ni milik kita. Kita punya milik. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata dunia ni milik kita, jadi tak bolehlah kita sombong, tak syukur kepada nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan ini. Sebab apa? Sebab ada 3 perkara tadi, kita kena happy. Seolah-olah kita ni sudah memiliki dunia dan isi kandungannya. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jadi persiapan yang kita nak pada jemaah sekalian, itu dia panggil hidup dalam dunia ni. Kata di para ulama, ni'amullahi subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita banyak. Nikmat banyak. Kita jangan duk mikir nikmat ni bila kita kaya. Aku penuh dengan nikmat dan kesejahteraan. Bila kita banyak harta. Tak syarat. Tidak semestinya nikmat itu bila banyak harta, barulah kita ada nikmat. Tak. Nikmat itu apabila ada 2-3 perkara tadi. Nikmat itu apabila ada beberapa perkara yang disebut tadi, nikmat. Warizqu muta'addidun mutanawwi'un. Rezeki pula pelbagai. Rezeki kita ni pelbagai. Pelbagai cara rezeki yang kita dapat ni. Ada rezeki melalui kesihatan, rezeki melalui harta benda, rezeki anak-anak, rezeki. Alhamdulillah. Kita yang duduk di Telaga Biru ni contohnya dapat mengeluarkan buku-buku. Sebut antara buku yang saya usahakan, tajuk dia Sunnah Amalanku ni. Ini di antara rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita supaya kita sentiasa duduk dalam suasana yang begitu baik. Apabila kita dapat melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Rezeki berbagai-bagai. Sama juga dengan bala. Kita jangan salah faham. Bila kita kata bala, yang kita nampaknya bala tu bila mari ujian, ditimpa penyakit, ditimpa macam-macam yang kita kena. Jadi kata di para ulama, bala tu tak semestinya kena timpa ke benda-benda tadi. Bala juga boleh dijadikan, boleh terjadi dengan sebab kita tidak dapat berzikir, mengingati Allah Azza wa Jalla juga adalah merupakan bala. Tak dapat zikir itu bala? Naam. Sebab Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita lidah yang baik. Lidah ni kita boleh bercakap dengan begitu meriah suasananya. Tiba-tiba kita tak boleh tak boleh nak sebut nama Allah. Yang lain-lain semua kita boleh sebut lah. Nama itu kita boleh sebut, ulasan-ulasan yang ada kita boleh sebut. Nah, semua perkara kita boleh sebut. Yang kita tak boleh sebutnya apa dia? Iaitulah kita tak boleh sebut tentang nama Allah.
Maka itu adalah merupakan bala yang kita kena rasa menjiwai bahawa bala ini satu perkara yang cukup menakutkan kita para jemaah sekalian. Itu dia panggil bala. Baiklah, muqaddimah kita iaitulah 3 perkara yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dalam cerita ni, dalam hadis ni. Allahu Akbar. Hadal hadis rawahu At-Tirmizi dan lain-lain lagi. Oh. Bila kita kata sekarang ni kita hujung tahun. Hujung tahun. Maknanya kita kena buat persiapan. Apakah persiapan yang kita nak buat? Dan apa perkara yang patut kita lakukan untuk membuat persiapan? Dia para jemaah sekalian, kita ni dia panggil dalam bahasa orang kerja lah, dia panggil management. Management. Apa dia management? Pengurusan. Di antara amalan rutin harian kita, iaitu ini dalam buku Sunnah Amalanku ni saya dah senaraikan amalan-amalan yang patut kita buat secara ringkasnya. Ini buku ni diterbit oleh Telaga Biru. Dan juga buku yang kita baru je terbit juga, cetakan baru, nama dia Perisai Muslim. Itu juga dia buku yang menarik, Perisai Muslim. Dalam kehidupan kita, amalan apa yang patut kita buat? Para jemaah sekalian, kita ni bangun tidur pagi. Bila kita bangun tidur, di antara doa yang diajar, yang maksur, yang diajar kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah zikir pada waktu pagi dan petang. Zikir waktu pagi. Dan zikir bangun tidur. Bila kita bangun tidur, di antara zikir yang kita kena baca, Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adina li bi dzikrihi, ataupun Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku mati. Ataupun dalam riwayat baca yang pertama tadi, Allah SWT hantar balik roh aku. Dan Allah izinkan aku untuk menyebut namanya. Kita mengatakan inilah di antara nikmat yang besar. Kemudian bila kita dapat nikmat, pada waktu pagi, apa yang patut kita buat? Dah kita bangun daripada tidur, para jemaah sekalian, kita kena pergi kepada mana? Kita bangun tahajud, bangun awal sikit, boleh solat tahajud contohnya. Kemudian kita pergi pula kepada apabila masuknya waktu subuh. Bila masuknya waktu subuh, kita akan solat subuh berjamaah. Sebelum solat subuh berjamaah, tuan-tuan dan para penonton sekalian, jangan lupa kita punya program dia panggil Raka'atayil Fajri, 2 rakaat sunat fajar. 2 rakaat sunat fajar ni besar dia punya pahala. Khairum minad dunya wa ma fiha. Dalam hadis Nabi kata, Raka'atayil Fajri, 2 rakaat sunat fajar itu lebih baik daripada kita miliki dunia dan isi kandungan. Allahu Akbar. 2 rakaat fajar lebih baik daripada kita miliki dunia dan isi kandungannya. Tapi kadang-kadang, saya ni memang nak sentiasalah nak jaga solat fajar ni. Tapi ada kalanya kita tersedar lewat. Contohnya semalam tadi kita penat. Kerja shift malam ke, musafir balik. Jadi kita tak sempat nak bangun awal. Tiba-tiba kita dah sedar orang dah azan subuh. Pergi masjid, orang dah solat. Macam mana kita nak solat Raka'atayil Fajri? Jadi para jemaah sekalian, jangan bimbang. Allah SWT beri kepada kita peluang dan ruang, iaitu kita masih lagi boleh qada 2 rakaat fajar itu. Kita boleh qada
2 rakaat sunat fajar itu kita diizinkan untuk qadanya. Untuk qada. Oh, boleh qada. Tapi masa mana nak qada? Ha. Qada dia ni ada 2 tempat. Sama ada kita qada mubasyaratan, maknanya selepas daripada kita solat subuh, terus je kita qada. Cuma saya bimbang kalau di masjid, takut orang salah faham. Dia kata, lebay molek dia ni. Nah, solat sunat lepas subuh pula, mana ada. Jadi kalau kadang-kadang perbuatan itu boleh menimbulkan fitnah, maka jangan sekali-kali kita buat perkara yang boleh menimbulkan fitnah. Jangan. Habis, kita qada nanti selepas naik matahari ke, ataupun kita balik rumah kita. Dia boleh lah. Yang pentingnya qada dia boleh je, walaupun selepas solat subuh mubasyaratan. Lepas solat subuh selalu boleh. Itu program kita yang pertama. Kemudian bila kita solat subuh berjamaah, besar ni pahala ni para jemaah sekalian. Solat subuh berjamaah ni besar. Dalam hadis Nabi kata, siapa dia solat isya berjamaah, siapa solat isya berjamaah, maka orang ni telah dianggap seperti bonus dianya, seolah-olah dia telah berdiri separuh malam. Mana kita solat isya berjamaah, macam kita berdiri separuh malam. Solat subuh berjamaah pula, kembar 2 tepat. Jadi kita punya bonus, macam kita berdiri seluruh malam. Allahu Akbar. Tuan-tuan jangan malas. Ini program yang kita nak buat. Kemudian, bila kita di bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan dapat 2 kali qiyamul lail. 2 kali qiyamul lail. Macam mana 2 kali tu? Menarik ni Ustaz, kita pun nak tahu. Mestilah kita nak tahu, mana boleh tak nak tahu. Maka di situ para ulama mengatakan 2 kali qiyamul lail bila, iaitu apabila kita solat isya dengan subuh, satu pakej. Siapa dia annahu man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia solat bersama dengan imamnya sampai sudah, maka ditulis baginya pahala qiyamul lailatin, berdiri 1 malam. Jadi kalau bulan Ramadan, tuan-tuan dapat bonus berdiri 1 malam 2 kali. 2 kali. Kali yang pertama bila? Kali yang pertama kita solat subuh dengan solat isya. Kali yang kedua kita bonus kita dapat bila kita solat tarawih bersama imam sampai sudah. Alhamdulillah. Ini nikmat yang kita nak. Nikmat yang kita ada. Kemudian para jemaah sekalian, bila kita pergi kepada selepas solat subuh, apa yang kita nak buat? Ini dia panggil program amalan harian. Apa yang kita nak buat? Saya nak tuan-tuan menyambut tahun baru 2023 ni dengan jadual ringkas yang saya letak ni. Jadual ringkas saya letak ni, insya-Allah kalau kita istiqamah, banyak pahala yang kita raih. Banyak kelebihan yang kita dapat, dan banyak perkara yang dapat kita ambil daripada peluang-peluang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita ini. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita ini, kita ambil lah. Jangan tak ambil, rugi kita kalau tak ambil. Rugi sangat-sangat. Baik, selepas solat subuh berjamaah, tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa, kita ada zikir selepas solat. Zikir lepas solat, saya sudah bantu para jemaah sekalian dengan buku zikir. Tajuk buku dia terbit oleh Telaga Biru, iaitulah zikir pagi dan petang serta zikir selepas solat. Buku ni menarik. Buku kecil. Boleh je masuk dalam poket. Masuk dalam poket ya. Kita mana-mana kita pergi, kita bawa. Jadi alhamdulillah, dia anak duk perhati tengok para jemaah sekalian.
kita ni kadang-kadang banyak terlepas zikir-zikir kita. Zikir pagi, zikir petang, banyak terlepas. Kenapa? 5 zat kita terlepas. Lish, kenapa kita terlepas? Ini soalan timbul. Jadi kita kena muhasabahnya. Persiapan kita untuk tahun ni, kita nak jadualkan perjalanan hidup kita tu, kita nak jadualkan biar lengkap. Biar lengkap supaya para jemaah sekalian kita dapat mengambil banyak ruang-ruang yang diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jadi zikir pagi, yang paling afdal sekali zikir pagi ni bila kita nak buat? Bila kita nak buat? Selepas solat subuh sehingga syuruk, sehingga naik matahari. Itu waktu yang paling afdal. Waktu yang paling afdal iaitulah zikir selepas solat subuh sehingga terbit matahari. Dia panggil syuruk. Kalau selepas asar, bermula selepas solat asar sehingga terbenam matahari, sehingga maghrib. Itu waktu yang afdal. Ustaz, tak sempatlah saya nak habiskan zikir pagi ni sebab ada kuliah. Kita kadang-kadang ada kuliah subuh. Ana alhamdulillah semenjak PKP dulu, kita duk baca tafsir Quran, tadabbur Al-Quran pagi-pagi. Jadi ada kalanya tak sempatlah kita nak baca zikir. Maka para jemaah sekalian, ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh teruskan pengajian kita. Kalau kita boleh sambil tu kita berzikir, boleh juga. Oi, 2 kerja tak fokus Ustaz. Kalau tak fokus, dengar dulu kuliah. Habis zikir, tak apa, selepas naik matahari pun boleh lagi. Selepas naik matahari pun masih lagi boleh kita berzikir. Dia kadang-kadang yang kita tak boleh nak zikir ni pagi, ada juga zikir yang maksur daripada Nabi SAW, di antaranya zikir yang mudah. Apa dia zikir yang mudah? Zikir yang tuan-tuan dan puan-puan selalu baca dan ingat pun zikir ni. Cuma oleh kerana kita kesibukan, kita orang Kelantan kata keloratan, lorak maknanya kelang kabut sentiasa. Maka pada saat itu kita jadi tak sempat. Di antara zikir yang saya kempen tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba kata semua, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini zikir ni ana yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan sudah hafal zikir ni. Sebab ana banyak kali pergi ceramah di masjid di surau, kita akan tanya, siapa dia tak ingat zikir ni? Tak ada orang kata tak ingat. Tapi mereka ramai yang mengatakan bukan tak ingat zikir, tetapi tak ingat nak berzikir. Ini perbezaan yang sangat berat. Kita bukan tak ingat zikir, zikir sudah ingat. Yang tak ingatnya nak berzikir. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa kita tak ingat? Pasti ada sebab. Itu yang saya sebut di awal tadi, kita kena ada manajemen ibadat. Manajemen ibadat mana? Kita dalam prosedur pengurusan ibadat kita ni, kita kena letak jadual. Zikir waktu pagi. Habis zikir kita baca Quran. Kata para pendakwah, beri masa untuk Quran. Tuan-tuan tanda kata-kata hikmat ni. Beri masa untuk Quran. Jangan tunggu bila ada masa baru nak baca Quran. Ingat. Beri masa untuk Al-Quran. Jangan tunggu bila ada masa aku baca Quran. Tak akan ada masa. Kenapa tak baca Quran ni? Allah sibuk, tak ada masa. Tapi kalau kita peruntukkan masa,
Kita dah beri satu tempoh masa yang tetap, iaitu kita akan solat, kita akan zikir pada baca Quran berapa muka surat pada waktu pagi, pada waktu petang, waktu malam, insya-Allah. Paling kurang pun setengah juzuk kita boleh baca satu hari. Seeloknya satu juzuk. Allah, dia kata Abu Anas slow-slow lah sikit. Cadangan dia tak berat-berat selalu. Nah, kita kata tak berat cadangan saya ni. Bukannya berat, itu cadangan yang sangat simple. Jadi bila kita beri masa untuk Quran, insya-Allah tuan-tuan boleh baca Quran. Bila kita beri masa untuk zikir pagi dan petang, insya-Allah dia ada masa. Bila kita beri peruntukan masa untuk zikir 4 kalimah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, insya-Allah kita ada masa. Kemudian habis waktu pagi, jangan lupa kita ni waktu duha, maka kita akan solat duha. Kita akan solat duha. Ini dia panggil rutin kehidupan. Jadi kalaulah para jemaah sekalian, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau kita letak zikir amalan ini, panduan, nama dia buku Sunnahmu Amalanku ni. Sunnahmu Amalanku. Dalam buku ni saya letak secara simple lah, ringkas-ringkas amalan-amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan solat sunatnya, dengan bacaannya, dengan amalan-amalan harian kehidupan kitanya, makan, minum, bagaimana caranya supaya kita ni dapat meraih banyak pahala. Para jemaah sekalian, kita dengan pahala, sebenarnya semua benda di atas dunia ni lain pada tolak benda haram. Benda haram tak akan boleh pahala. Semuanya berpahala, termasuk makan dan termasuk hubungan suami isteri juga berpahala. Sebab apa dia berpahala? Dengan niat yang baik. Contohnya bila kita nak makan, kita ajar bismillah. Kenapa nak makan? Sebab saya nak kuatkan tenaga. Untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita boleh pahala makan. Kita keluar dari rumah, nak pergi kerja. Awak nak pergi mana tu? Nak pergi kerja. Kita tak kira lah kerja ofis ke, kerja bendang ke, kerja di sawah ke, kerja buruh ke, kerja apa. Tapi kalau kita niat keluar dari rumah tu nak pergi nak pergi cari pahala, nak pergi niat dengan baik, maka semua benda yang harus, perkara yang harus diharuskan oleh Islam, semuanya akan dapat pahala, kecuali benda yang haram tak boleh pahala. Mu nak pergi mana tu? Nak pergi mencuri. Ya, biar betul. Pergi mencuri. Iyalah, kita mencuri nanti dapat duit banyak. Kita curi pun rumah orang kaya-kaya yang bakhil je. Untuk kita nak bantu orang susah di kampung kita ni. Boleh tak boleh? Tak. Tidak boleh. Yang bolehnya, iaitulah kita hanya boleh perkara yang harus boleh dijadikan berpahala. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian. Maka tulis azam baru tahun baru ni kita letak, iaitulah kita nak pengurusan ibadat kita, manajemen ibadat biar kemas, biar lengkap. Kalau tak adalah. Tulis itu. Beri masa untuk Quran. Jangan bila ada masa baru nak baca Quran. Tak mungkin. Beri masa untuk zikir. Jangan bila ada masa baru nak berzikir. Juga tak mungkin. Beri masa untuk kita membantu orang-orang yang memerlukan, orang susah. Sebab apa? Kalau kita ada masa, kalau kita dapat bantu orang yang susah, sekarang ni mungkin tuan-tuan yang tengok bersama kita ni dengar di kawasan kita ni, negeri Kelantan, sebahagian daripadanya Terengganu, berlakunya banjir yang agak besar tahun ni. Sebagaimana berlakunya banjir pada tahun 2014 yang menenggelamkan pondok saya ni. Termasuk rumah saya ni tinggal atap je.
Rumah yang saya duduk sekarang ni tinggal atap. Jadi kalau kita ada program untuk nak bantu, nak tolong orang, nak bantu orang, maka itulah yang dikatakan masuk dalam agenda kita 2023, iaitulah amu khairin wa barakah. Kita jadikan tahun yang makmur, tahun yang berkat. Sebab apa? Sebab kita buat perancangan yang rapi, perancangan yang lengkap untuk kita kita rancang betul-betul. InsyaAllah, kata tuan-tuan, kata insyaAllah. Baik, satu lagi perkara yang penting sekali. Perkara yang penting sekali untuk kita selesaikan masalah kita, iaitulah bagaimana kita nak mencari ilmu. Mencari ilmu. Sekarang ni, alhamdulillah, sumber nak dapat ilmu banyak. Di antara sumbernya, inilah alam maya yang kita ada ni. Alam maya ni sebenarnya membantu banyak. Ana terima kasih banyak kepada sahibul fadilah Datuk Dr. Zahazan. Dia lebih awal daripada saya berdakwah di alam maya. Dalam TV, dalam radio, awal lagi dia. Sebelum anak tamat mengaji tu, dia dah masyhur dah. Di alam maya ni. Kemudian cuma untuk panduan para jemaah sekalian, bagaimana kita nak memilih kitab-kitab. Bagaimana kita nak pilih kitab. Rujukan. Ana bagi contoh lah yang paling simple sekali kan. Yang paling simple sekali. Saya ni suka mengajar kitab ni. Ini kitab nama dia Muniyatul Musalli. Kitab ini nama dia Muniyatul Musalli yang ditulis oleh Syekh Daud bin Amrullah Al-Fatani rahimahullahu taala. Jadi ana baca kitab ni di pondok. Kita baca kitab ni dalam radio IKIM. Kita baca kitab ni di Masjid Negara. Khatam beberapa kali khatam dah. Kemudian skrip syarah saya kepada kitab ni diambil oleh Telaga Biru. Kemudian dibukukan. Ini tuan-tuan boleh tengok. Buku ni ada. Ini dia panggil kitab turas. Rujukan-rujukan yang ada. Sebab ana dah tulis banyak buku dengan Telaga Biru ni. Jazakumullah khairan, di antaranya Muniyatul Musalli, kitab Sunnahmu Amalanku, kitab Mekah dengan Madinah. Itu di antara yang terawal. Kitab Mekah dengan Madinah ni saya tulis waktu ana masih belajar di Madinah dulu. Waktu duduk belajar tu, ana ni selalu dijemput oleh ketua-ketua travel untuk ceramah kepada jemaah dia. Jemaah haji ke, jemaah umrah ke, kita ceramah. Bila kita ceramah, nanti dia kata, jemaah ni tanya, Ustaz, macam mana kita nak dapat maklumat-maklumat ni? Dengar saja menarik, tapi kita nak bawa juga maklumat ini kepada keluarga kita di Malaysia, nanti balik. Datanglah fikrah, buat nota. Mari fikrah, kita pun buat nota apa? Buat nota ceramah tu lah. Sejarah Masjid Nabi, sejarah peperangan di Madinah. Akhir kali kita ini dicetak di Madinah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua baru kita buat buku Mekah. Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Dapatlah 2 buku. Bila balik ke Malaysia, sahabat kita Dr. Zahazan kata, ya akhi Abu Anas, entah tak sudut mikir nak jual kitab, entah fikir nak tulis kitab. Itu idea dia. Dia kata entah jangan fikir nak tulis kitab, nak jual kitab. Sebab jual kitab ni biar ada tim penjual. Payah nak kutip duit lah, nak ambil duit, nak hantar sana sini. Jadi entah fikir nak tulis kitab, jangan fikir nak jual kitab. Menarik juga kan idea dia tu. Jangan mikir nak jual kitab, mikir nak tulis kitab. Jadi alhamdulillah, akhirnya saya serahkan 2 buku tadi, buku Mekah dengan Madinah kepada Telaga Biru dan dicetak berkali-kali. Alhamdulillah, para jemaah yang pergi Mekah
pergi Madinah, mereka baca buku ni dan dapatlah beberapa maklumat walaupun tidak sepenuhnya, tidak selengkapnya, tapi orang Arab kata ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Perkara yang tak boleh buat semua jangan tinggal semua. Kita ambillah setakat mana yang kita ada. Ini penting dalam ilmu-ilmu ini. Jadi untuk pengetahuan para pencinta ilmu sekalian, ana akhukum Abu Anas ni, bila kita mengajar, baca apa-apa kitab, kitab mana-mana yang saya belajar, kita akan rakam. Sahabat saya, Haji Mazlan, hafizahullah ta'ala, dia tulis rakam dan dia susun. Dalam mana lengkap, dalam playlist di YouTube tu, tuan-tuan boleh tengok YouTube, Halaqah Abu Anas Madani. Dalam YouTube, Halaqah Abu Anas Madani, dalam tu ada senarai. Di antara kitab yang kita khatam, Muniatul Musalli dah khatam, Sunnah Amalanku khatam. Ada sebuah lagi kitab yang saya rasa kita sedang reprint untuk dicetak semula. Nama dia Keindahan Islam. Tuan-tuan doakan semoga Telaga Biru segerakan penerbitan buku tajuk dia Keindahan Islam. Keindahan Islam ni ditulis oleh pensyarah-pensyarah universiti. Ananya bersama dengan sahabat-sahabat kita ni kita terjemahkan ke bahasa Malaysia dan diberi izinlah untuk kita cetak di Malaysia. Kita kata alhamdulillah. Jadi kita 40 siri kuliah. Maka saya syorkan untuk mantapkan, lengkapkan pengetahuan kita sepanjang tahun yang akan datang ini, kita cuba lengkapkan diri kita dengan belajar, bertalaki, ngaji, berkitab, walaupun secara maya. Secara maya. Contohnya tuan-tuan kata, saya nak belajar kitab Musalli dengan Abu Anas. Kita beli kitab ni. Ambil kitab Musalli ni. Kitab Musalli ni ambil. Kemudian buka YouTube, talaki dengan dia. Timbul juga soalan, ada orang tanya, dia kata, Ustaz, ada orang kata apa? Ada orang kata, siapa dia belajar tanpa guru, maka syaitanlah guru dia. Berat juga ni kata-kata hikmat ni. Siapa dia belajar tanpa guru, fasyaitanu syaikhu, maka syaitanlah jadi guru dia. Saya kata itu orang tak ada guru. Dia baca Quran, dia tafsir Quran sendiri. Macam cerita orang yang tak betul berjalan tu. Nah, dia kata apa? Dia baca Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Mau kahwinlah orang perempuan yang kamu suka tu masna, 2, 3, 4. Dia campur. 2 campur 3 campur 4 jadi 9 orang. Dia kahwin 9 orang sebab dia kata Quran suruh. Kita kata itu yang dikatakan belajar tanpa guru. Mana ada guru tafsir Quran macam tu? Itu dia panggil tafsir Quran ikut nafsu. Tapi kalau kita belajar dengan alam ayam begini, yang tuan-tuan tengok muka saya kat depan, atau muka Dr. Zahazan kat depan ni, itu guru kita lah tu. Kenapa pula tak ada guru? Jangan salah faham. Jangan salah anggapan, itu dia panggil guru kita. Guru kita tu guru yang ada depan kita. Jangan kata, tak ada guru. Kau belajar dengan guru pun, yang duduk buat ajaran sesat, ajaran batiniah pelik-pelik, sama juga. Itulah di antara kepentingannya kita buat satu perancangan yang rapi tentang bagaimana kita nak menambah ilmu pada masa kita ini. Jadi tuan-tuan boleh je kita tambah ilmu pada masa kita ni lebih cepat. Jadi alhamdulillah setakat yang ana jumpa beberapa orang. Bila kita pergi kuliah, ada orang ni bawa kitab. Sebuah kitab, 2 kitab. Dia kata, Ustaz, saya nak ambil tanda tangan mengesahkan saya dah khatam kitab ni dengan Abu Anas. Saya kata, mana kita? Belik-belik. Memang dia tulis. Semua yang saya suruh tulis, saya kata tulis. Anak ni biasa kalau ada tajuk-tajuk yang penting, kita akan suruh tulis.
Pelajar-pelajar saya lah tulis. Jadi bila tulis, dia tulis semua. Ana belik tengok. Kata Masya Allah, Barakallahu Fik. Semoga Allah Ta'ala memberkati saudara. Dan Allah Ta'ala berikan ilmu kepada saudara. Walaupun belajar secara maya, dia kata setiap hari dia baca satu kuliah. 1 jam. Mana sebuah kitab sebulan boleh khatam. Kita mengajar seminggu sekali ataupun sebulan sekali, mungkin 3 tahun baru khatam, tapi oleh kerana sahabat kita ni dia belajar di alam maya, dia boleh khatam dalam masa sebulan 45 hari khatam sebuah kitab. Malah lebih laju daripada orang lain. Itulah para jemaah sekalian, cadangan saya lah. Cadangan saya supaya kita ambil kitab-kitab yang bagus-bagus. Cari YouTube ustaz-ustaz yang kita suka. Contohlah kalau nak belajar dengan saya lah, dengan Abu Anas ni, tuan-tuan pergi ke YouTube, nama dia Halaqah Abu Anas Madani. Halaqah Abu Anas Madani. Dalam tu lengkap, playlist dia lengkap. Kitab kalau 40 siri, insya-Allah ada 40 siri. Kalau ada yang termiss 1-2 siri itu boleh report balik kepada kita. Pihak akademi akan cari dalam stok rakaman dia. Kita akan upload balik dalam YouTube. Alhamdulillah. Jadi itulah para jemaah sekalian, dan Telaga Biru juga telah menerbitkan beberapa ensiklopedia, contohnya cerita perang, cerita-cerita sejarah. Jadi kita kata ini semuanya perkara-perkara yang baik, yang bermanfaat. InsyaAllah untuk kita mencari kelebihan, mencari apa saja yang kita ada tu, insyaAllah. Baik, para pelajar sekalian, saya break di situ dulu. Untuk beri laluan kepada para jemaah. Sekiranya ada soalan, sekiranya ada soalan, dipersilakan. Ada soalan ke moderator ya? Belum ada? Tak apa. Baik-baiklah. Kalau tak ada soalan, kita akan pergi ke orang panggil sebagai rumusan ataupun penutup. Sempena dengan persiapan azam baru, semangat baru kata orang. Begitulah azam ni setiap tahun baru. Lepas baru dia sejuk balik. Lepas sejuk balik dia baru pula. Kerana itu di antara hikmah. Di antara hikmah. Hikmah Allah Ta'ala tukar musim. Nah, dia dengar ni. Dia panggil hikmah. Kenapa Allah Ta'ala tukar musim? Haji Ramadan contohnya. Ramadan dia ikut tarikh Hijri. Sekali Ramadan pada musim panas. 10 tahun nanti Ramadan pada musim sejuk. 10 tahun lagi pada musim bunga. Jadi kita ni setiap bertukar musim, kita akan ada satu semangat yang berbeza-beza. Jadi waktu kita puasa musim panas, kita tengok sukanya puasa musim sejuk. Tak ada harga, kan? Bila kita puasa musim sejuk, kita kata Allah sedapnya puasa musim panas. Dah harga sungguh. Hei, dekat nak azan maghrib tu 1 jak air depan kita ni. Punya semangat. Sebab apa? Sebab kita nak ambil pada masa apa tu. Baik. Itu di antara semangat yang kita kena ada tu. Semangat yang kita kena ada supaya kita tidak lari daripada landasan yang kita duduk sekarang ni. Jadi kita kena letaklah pertukaran musim tu untuk manusia rasa teringat kepada hak lain. Contoh, untuk solat malam tahajud, dianjurkan solat pada waktu tahajud. Solat sampai ke azan subuh.
Bila azan subuh tak ada lagi tahajud. Kita hanya solat 2 rakaat subuh yang ringkas je. 2 rakaat subuh ringkas je. Kemudian selepas solat subuh tidak ada lagi solat sunat. Waktu tu waktu zikir, waktu azkar, waktu zikir. Maka kita mengatakan bahawa waktu zikir ni semalam kita ada tahajud, sekarang ni waktu zikir, jangan solat. Maknanya setiap lepas asar nanti sama juga waktu zikir, bukan waktu solat. Jadi Allah SWT nak kita ni sentiasa bertukar-tukar dia punya jadual supaya kita tidak jemu. Macam kita makan juga, sarapan pagi tadi lain. Nasi lemak ke roti canai kan. Nanti makan tengah hari, kalau tak makan dah, roti canai tengah hari, dia makan nasi pula. Nasi biryani lah, nasi Arab, nasi kambing, nasi Melayu ada belakang. Allahu Akbar. Nanti kita pergi ke pergi apa ni, malam makanan lain pula. Jadi itu dipanggil manusia ni dia bergerak. Manusia dia berubah. Baik, saya tengok ada soalan dah. Apakah amalan terbaik yang boleh dilazimi oleh seorang Muslim? Jadi tadilah saya sebut dah, di antara contoh yang saya beri, iaitu amalan yang terbaik oleh seorang Muslim ni, kita buat amalan yang sedikit tapi berterusan. Kata Nabi SAW, amalan yang baik itu qalla adwamuha wa in qalla. Adwamuha wa in qalla. Contohnya, saya 2 rakaat fajar, solat fajar, kemudian zikir pagi. Kemudian masuk waktu duha, saya akan solat duha 2 rakaat. 2 rakaat. Tapi maintain 2 rakaat ni. Sepanjang hidup kita 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau boleh 4 rakaat, cantik. Wah, kita tak naknya, saya hari ni oleh kerana masjid menganjurkan tahajud perdana, pukul 3 pagi kita tahajud. Kemudian setahun pula baru ada tahajud. La. Kita bangun tahajud 15 minit sebelum azan subuh, tapi istiqamah lebih baik daripada kita bangun satu malam, tapi projek perdana itu yang lain tidaklah. Jadi yang terbaik untuk saudara, untuk kita semua, yang terbaik iaitulah kita buat satu amalan walaupun sedikit tapi berkekalan. Itu yang terbaik. Kemudian soalan yang seterusnya, yang mana patut didahulukan? Belajar tahsin Quran ataupun tadabbur Quran? Jawabnya dua-dua. Tak boleh dahulu, tak boleh kemudian. Sebab tahsin qiraah, nak memperbetulkan bacaan, itu satu tugas. Nak memahami Al-Quran, tadabbur Quran, itu satu jawatan. Jadi kita buat dua-dua. Jadi contohnya hari ni kita belajar tahsin. Petang nanti kita belajar pula ilmu tadabbur, pagi esok. Jadi kita, sebab Al-Quran ni tak mungkin kita berhenti setempatnya. Ni ada setengah orang ni menghabiskan masa dia berjam-jam satu hari, sampai malam duk main tahsin, duk main qiraat je, untuk belagu je. Tapi untuk makna Quran tak ada. Kita kata ini satu kerugian yang amat nyata. Kerugian yang amat ketara. Sebab Al-Quran itu diturunkan untuk kita memahaminya. Bukan diturunkan untuk kita baca sahaja. Baca tu satu tugas. Jangan salah faham pula. Baca tu satu tugas. Tetapi memahami Al-Quran dan beramal dengan dia satu tugas. Sebab itu saya selalu sebut kata-kata para ulama, kita dengan Quran ni ada 3 atau 4. Yang pertama baca dengan lidah, itu dipanggil tahsin. Yang kedua baca dengan hati, itu dipanggil tadabbur. Yang ketiga baca dengan anggota, itu yang dipanggil amal, beramal dengan Quran. Ada satu tambahan lagi, dan berdakwah, mengajak orang kepada Al-Quran. Itu tugas. Mana kita dengan Quran ni ada 4 tugas. 4 wazifah. Baca dengan lidah, tadabbur dengan hati,
memahami bacaannya dan beramal dengan anggota, kemudian berdakwah, ajak orang kepada Al-Quran. Tamatlah kita soalan yang ada. Mungkin masa kita pun mungkin sudah tamat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.